Hai semua, selamat datang ke channel saya iaitu Steffi May Channel. Channel yang berkisah tentang pembelajaran sains dan hobi saya iaitu melancong. Dalam channel ini, saya akan memaparkan video-video tentang pembelajaran sains sekolah menengah atas dan sekolah menengah rendah. Apabila ada kesempatan, saya juga akan membuat video tentang tempat-tempat pelancongan menarik yang pernah saya lawati di dalam dan di luar negara untuk dikongsikan di dalam channel saya ini. Diharapkan perkongsian saya ini bermanfaat dan oleh itu jangan lupa subscribe ke channel saya untuk perkembangan-perkembangan selanjutnya. Hai, tajuk pembelajaran pada kali ini ialah Bab 1 Mikroorganisma KSSM tingkatan 5. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah berkomunikasi tentang kaedah rawatan penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit yang disebabkan oleh kumpulan mikroorganisma. Terdapat beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh kumpulan mikroorganisma tertentu, iaitu bakteria, virus, kulat dan protozoa. Antara jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteria ialah kolera, tuberkulosis ataupun batuk kering, siflis, gonorea. Siflis dan gonorea ni adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh hubungan seksual. Antara penyakit yang dijangkitkan oleh virus pula ialah demam denggi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes, hepatitis, AIDS, influenza ataupun selsema. Kulat. Penyakit yang dijangkitkan oleh kulat termasuklah panau, kurap, athlete's foot. Athlete's foot ini ialah sejenis penyakit kurap yang berjangkit pada kaki manusia. Dan akhir sekali protozoa. Demam malaria, iaitu yang dipindahkan, yang disebabkan oleh nyamuk sebagai faktor pembawa penyakit. Kaedah rawatan perubatan moden. Antara rawatan perubatan moden, sekiranya dijangkiti penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteria dan juga mikroorganisma lain adalah seperti antibiotik, antifungal dan antiviral. Antibiotik adalah khusus untuk menentang penyakit yang disebabkan oleh bakteria seperti selsema, bronkitis, iaitu penyakit pada paru-paru, batuk, sakit telinga dan jangkitan telinga. Antifungal pula adalah untuk menentang penyakit yang disebabkan oleh kulat, antaranya seperti athlete's foot, kurap, jangkitan kuku dan jangkitan vagina. Gambar ini menunjukkan jangkitan pada kaki yang dikenali sebagai athlete's foot. Yang ini pula menunjukkan penyakit kurap yang kelihatan seperti bintik-bintik merah ataupun kelihatan seperti ruam pada kulit manusia. Antiviral. Antiviral pula digunakan untuk menentang penyakit yang disebabkan oleh virus, antaranya ialah kayap, AIDS, hepatitis A atau B, influenza A atau B. Gambar ni menunjukkan penyakit kayap yang berbentuk macam ruam ataupun bintik-bintik merah pada kulit. Perbandingan di antara antibiotik, antifungal dan antiviral. Seperti yang kita lihat pada slide sebelum ini, antibiotik adalah khusus untuk merawat jangkitan bakteria. Antifungal pula untuk melawan jangkitan yang disebabkan oleh kulat. Antiviral pula untuk melawan jangkitan yang disebabkan oleh virus. Antibiotik adalah sejenis ubat yang dihasilkan secara semula jadi oleh mikroorganisma ataupun secara sintetik di dalam kilang. Contohnya dalam gambar ini.
Antibiotik khususnya digunakan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria. Ia boleh ambil secara oral ataupun secara suntikan. Terdapat kesan sampingan yang disebabkan oleh penggunaan antibiotik ini seperti loya, ketidakhadaman, muntah, cerit-berit. Antifungal. Contoh antifungal adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar lah. Yang ini antifungal jenis yang disapu pada kulit. Antifungal boleh dihasilkan secara semula jadi oleh mikroorganisma ataupun secara sintetik di dalam kilang. Ia berfungsi untuk membunuh sel kulat ataupun menghalang pembiakan kulat. Yang boleh disapu, diambil secara oral ataupun disuntik ke dalam badan manusia. Kesan sampingan akibat penggunaannya ialah terdiri daripada sakit kepala, cerit-berit, kembung perut dan juga boleh menyebabkan sakit gastrik. Antiviral. Antiviral pula boleh berasal daripada sumber semula jadi ataupun dihasil secara sintetik di dalam kilang. Antiviral tidak membunuh virus tetapi hanyalah menghalang pembiakan virus. Ia boleh diambil secara oral ataupun disuntik ke dalam badan manusia. Contoh yang dipaparkan ialah yang seperti dalam gambar ini. Antiviral yang disuntik ke dalam badan. Kesan sampingan akibat penggunaan antiviral termasuklah loya, konsentrasi terjejas, muntah, cerit-berit, pening kepala ataupun keletihan. Pengambilan ubatan antibiotik. Ubatan antibiotik perlulah sentiasa diambil mengikut nasihat dan preskripsi doktor, iaitu mengikut dos yang telah ditetapkan oleh doktor dan mengikut masa yang telah dinasihatkan. Sekiranya antibiotik diambil tidak mengikut masa dan preskripsi doktor, maka ia boleh membawa beberapa kesan buruk kepada manusia. Antara kesan buruknya termasuklah alergi seperti kegatalan ataupun kesan sampingan lain. Nombor 2, merosakkan organ penting seperti hati ataupun buah pinggang. Nombor 3, memusnahkan mikroorganisma berfaedah dalam badan. Seperti yang kita tahu, mikroorganisma ni bukan semua boleh menyebabkan penyakit. Ada mikroorganisma baik yang perlu wujud dalam badan manusia. So, jika sekiranya antibiotik diambil tidak mengikut preskripsi, maka mikroorganisma berfaedah dalam badan kita boleh dimusnahkan akibat pengambilan antibiotik tersebut. Nombor 4, meningkatkan kesan rintangan mikroorganisma terhadap antibiotik. Ini akan menyebabkan antibiotik yang kita ambil tu, sekiranya diambil tidak mengikut preskripsi, boleh menyebabkan mikroorganisma dalam badan yang hendak kita tentang tu sudah menjadi tidak berkesan. Maksudnya, dia tidak dapat dimusnahkan lagi oleh pengambilan antibiotik. Nombor 5, tidak berkesan untuk rawatan jika antibiotik disimpan terlalu lama. Oleh itu, antibiotik yang diberi oleh doktor seharusnya kita ambil dan habiskan dalam jangka masa yang ditetapkan. Jangan disimpan untuk diguna pada waktu yang akan datang. Bila digunakan pada waktu yang akan datang, maka ubat tersebut sudah tidak lagi berkesan. Soalan semak cepat. Nombor 1. Berikan satu contoh penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria, virus, kulat dan protozoa. Nombor 2. Sebutkan 3 kesan sampingan akibat pengambilan ubat antiviral. Nombor 3. Nyatakan 2 kesan buruk sekiranya pengambilan antibiotik tidak mengikut nasihat dan preskripsi doktor. Baiklah murid-murid, sekianlah sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Diharap semuanya dapat subscribe kepada channel Cikgu untuk mengetahui tentang tajuk-tajuk sains yang akan datang. Bye!